Okey, kita mulakan kelas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kalau ikutkan kehadiran hari ini, kita ada 24 orang, 23 orang termasuk cikgu lah. Maknanya awak semua ada dalam 22 orang. Okey. Okeylah tu. Kita harapkan ada lagi yang akan masuk ataupun mungkin ada masalah peralatan ataupun talian internet. Okey, tak apa. Nanti apa yang kita bincang pada hari ini juga akan sharekan juga di Google Classroom untuk kelas 3A supaya yang tak dapat join kita pada pagi ini dapat masuk ke Google Classroom dan dapatkan maklumat ataupun slide di kat situ. Okey, sebelum tu kita sound check dulu. Suara cikgu okey? Boleh dengar dengan jelas? Okay, kalau tak okey bagi tahu, kalau kuat sangat pun bagi tahu, kalau okey pun bagi tahu. Okey. Jadi pada hari ini bermula jam 10.30 ni sampai lebih kurang kita tengoklah. Kalau habis awal kita habis awal lah. Sampai maksimum 12.30 untuk kita bincang berkaitan dengan soalan struktur dan esei bagi sejarah tingkatan 1. Ini sebagai ulang kaji kepada mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 1 yang mana peperiksaan akhir tahun pada tahun ini cikgu akan masukkan juga soalan daripada tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi fokus kita pada hari ini adalah kepada 3 tajuk, 3 subtopik. Nampak tak slide? Slide yang cikgu paparkan nampak tak? Nampak Okey. Jadi fokus kita pada hari ini adalah pada 3 tajuk, iaitu yang pertama cikgu nak fokuskan kepada zaman air batu. Okey, yang kedua adalah zaman prasejarah dan yang ketiga adalah zaman berkaitan dengan tamadun awal dunia. Jadi kita mulakan dulu dengan semua rujuk pada modul ni. Modul ni. So kita akan mulakan dulu dengan DSKP 2.1 iaitu yang berkaitan dengan zaman air batu. Okey, zaman air batu. Okey, rujuk muka surat 46 modul. Okey, 46. Semua dah buat soalan struktur? Sudah Okey. So kita akan bincang soalan struktur dan juga kita akan sentuh juga beberapa soalan esei. Kita akan bincang walaupun ada soalan eseinya cikgu tak bagi jawapan. Kita akan bincang juga jawapan awak bagi jawapan, awak respon jawapan nanti kita akan bincang betul atau salah untuk soalan esei. So kita mulakan dulu dengan soalan struktur yang dah awak jawab. Okey. Okey, so kita pergi ke soalan yang pertama iaitu daripada subtopik dunia kita zaman air batu dan juga garis masa zaman air batu. Okey, cikgu rangkumkan ketiga-tiga subtopik ini dalam satu skop soalan itu soalan yang pertama A, B dan C. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, bentuk dunia kita hari ini, kesan perubahan fizikal bumi jutaan tahun dahulu. Okey, dan kesan daripada perubahan fizikal bumi jutaan tahun dahulu yang mana pada asalnya bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Okey, dulu dunia kita ni sangat sejuk. Okey, boleh dikatakan 80%. Okey, 80% keadaan di bumi kita ni diliputi oleh ais. Dan zaman itu dikenali sebagai zaman air batu. Okey, ini merupakan skop tajuk yang penting lah untuk sejarah tingkatan 1. Antara main point dia adalah zaman air batu, prasejarah dan juga tamadun. Itu adalah tajuk yang utama yang menjadi main point untuk sejarah tingkatan 1. Awak faham 3 tajuk ini, maksudnya sejarah tingkatan 1 ni keseluruhan sebahagian besarnya awak dah menguasai. Itu target cikgu lah. Maknanya awak boleh jawab ketiga-tiga bab ini, awak boleh capai maknanya sejarah tingkatan 1 ni berada di level TP5 dan TP6. Okay. So apa soalan dia? Namakan 4 tahap zaman air batu. Okey, namakan 4 tahap zaman air batu. Boleh respon jawapan dia?
Okey, kalau boleh awak nyatakan ikut dia punya susunan tahun. Itu yang terbaik lah. Okey, kalau tak ikut pun tak ada, tak apa, tak ada masalah. Okey, dia tetap ada jawapan. Tapi sebaiknya awak ikut dia punya tahap. Yang paling lama, lepas tu baru sikit dan yang terbaru apa. Okey. Okey, dah ada jawapan kat situ. Kathleen, Nielsen, Lawson, Pleotosen dan Holosen. Okey. So betul lah betul. Itu adalah 4 tahap zaman air batu. Okey, so hati-hati hati-hati dengan zaman prasejarah. Okey, ada pelajar kelas 3A juga, okey, tahun-tahun yang lepas, dia bukan tak bagus, dia sangat bagus sejarah, tapi dia terlalu overconfident. Okey, macam mana dia baca soalan pun cikgu tak tahu. Dia, bila cikgu suruh nyatakan zaman air batu, namakan 4 tahap zaman air batu, dia namakan zaman prasejarah. So tolong hati-hati. Benda senang dapat markah, tapi boleh salah semua dalam sekelip mata jika tidak berhati-hati. Okey, so tolong baca 2-3 kali soalan zaman air batu dan bezakan dengan zaman prasejarah. Okey. So betul jawapan yang diberikan. Yang pertama adalah zaman Miocene. Okey. Yang kedua adalah zaman Pliocene. Okey. Yang ketiga Pleistocene dan yang keempat adalah zaman Holocene. Ni yang terbarulah, zaman yang paling moden, zaman yang paling hampir dengan kita. Okay, zaman Holocene yang mana telah berlakunya kecairan air batu yang sangat banyak, yang mana banyak dataran-dataran yang telah menjadi pulau, yang telah menjadi lautan, yang telah tenggelam disebabkan oleh kecairan air batu. Okey. Boleh faham soalan yang pertama. So tolong hafal, tolong ingat. Okey, MPPH. Nak senang ingat MPPH. Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Ya, kita ada ahli baru masuk. Okey, selamat datang Eliana. Okey, terima kasih hadir ke kelas cikgu. Sain awak datang, Sain. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan 1B. Okey, masih soalan yang sama. Okey, B, senaraikan 3 spesies binatang zaman air batu. Okey, 3 spesies binatang zaman air batu. Soalan macam ni biasanya jarang disoal. Tapi boleh disoal. Bukan kata tak ada. Ada. Okey, ada disoal dalam peperiksaan. Dia boleh disoal dia nampak simple 3 markah ataupun 4 markah. Tapi kalau awak tak hafal, awak tak akan boleh jawab dengan baik. Okay, so apa contoh jawapan dia? Okay, banyak sebenarnya, banyak binatang-binatang zaman air batu yang boleh awak tulis. Antaranya yang telah awak senaraikan tu. Tu semua betul tu. Okay. So jawapan, antara jawapan yang diberikan dalam skema jawapan kat sini, cikgu senaraikan dulu apa yang diberikan. Okay, yang pertama sekali, dia berikan mengikut zaman sebenarnya, mengikut zaman daripada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene. Okay, so antara binatang-binatang yang ada pada zaman tersebut, kalau ikut 500 juta tahun dahulu, ini jawapan dia. Trilobite, dia macam binatang-binatang kecil, okay, binatang-binatang halus. Trilobite, Eurypteryx, Crinoid, Stone Lily. Itu antara nama-nama binatang yang pada zaman 500 juta tahun dahulu, mungkin pada zaman Miocene. Okay, kemudian dia pergi bawah sikit ataupun yang baru sikit, 25 juta tahun dahulu ada binatang bernama Dipterus. Okay, Dipterus. Okay, lepas tu 5.2 juta tahun dahulu Coel Cephalopod. Okay, Cephalopod. Dan yang keempat 2 juta tahun hingga 12,000 tahun Stegosaurus, okay, dia terima Hyracotherium dan Dinotherium. Okay, ini sebenarnya binatang-binatang pada zaman air batu. Okay, tapi kalau bagi mammoth,
slot, apa lagi, bison, itu semua pun dikira bagi contoh-contoh soalan nombor 4. Okay, ataupun jawapan bagi nombor 4. Okay, boleh diterima boleh diterima. Okay, jawapan seperti mammoth, slot, apa lagi, beberapa lagi, ada beberapa jawapan lagi pun boleh diterima sebagai jawapan. Okay, boleh? Ada soalan setakat ni? So ini macam awak hafal lah beberapa nama yang senang untuk awak hafal. Kalau yang panjang-panjang tu tak boleh ingat, hafal yang pendek-pendek saja. Okay, ini untuk nama-nama binatang. Rasa-rasa masuk tak dalam exam? Okay, standby Okay, soalan seterusnya, soalan C. Okay, jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa pada zaman air batu. Okay, iktibar ataupun pengajaran. Iktibar dia boleh guna perkataan iktibar, dia juga boleh guna perkataan pengajaran yang boleh diambil daripada peristiwa pada zaman air batu. Okay, antara jawapan, boleh bagi cikgu beberapa contoh iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa zaman air batu ni apa? Rizal boleh Rizal bagi satu jawapan Rizal. Apa binatang pada zaman air batu? Rizal left. Belum apa-apa dah left. Okey, boleh. Okey, saya tunggu, tak apa. Okey, kita perlu mengekalkan kelestarian alam sekitar. Okey, kita mesti okey, boleh, betul. Kathleen, boleh diterima sebagai jawapan. Okey, iktibar daripada peristiwa zaman air batu. Mana awak kena tahulah. Okey, untuk menjawab soalan ini sebenarnya awak kena tahu. Okey, apa yang berlaku pada zaman air batu? Okey, apa peristiwa terbesar yang berlaku pada zaman air batu? Kenapa berlakunya beberapa tahap daripada Miocene, Pliocene, Pleistocene dan Holocene? Disebabkan oleh apa sebenarnya? Okey, berlakunya zaman-zaman tahap-tahap itu kerana berlakunya tahap kecairan air batu. Okey, tahap kecairan air batu. Itu dia punya fokus utama dia, peristiwa utama yang berlaku pada zaman air batu. Jadi, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa itu? Kenapa berlakunya kecairan air batu? So, antara pengajaran dia, contohnya macam Kathleen kata, mengekalkan kelestarian alam sekitar. Maknanya jangan melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya pemanasan. Okey, pemanasan global. Okey, Lau Chin En, kita perlulah memelihara flora fauna supaya tidak mengalami kepupusan. Okey, betul. Boleh terima antara jawapan-jawapan dia. Okey, ini soalan kebat, logik je diterima. Mana-mana yang munasabah. Kita perlu memahami kaitan masa lalu, kini dan masa depan dalam kehidupan. Kita perlu memahami kaitan masa lalu, kini dan masa depan dalam kehidupan. Siapa ni? Lau Yuzen. Jawapan awak tu terlalu umum. So fokuskan sikit. Macam mana? Kaitan yang macam mana? Okay, bagi contoh ke? Okay, supaya jawapan awak boleh diterima. Sebenarnya dah ada jawapan kat situ. Cuma umum. Bila umum, dia dikira umum lah, you. Tak dikira sebagai jawapan yang tepat. Okay. So elakkan bagi jawapan yang umum fokuskan kepada apa peristiwa. Okay, bagi contoh. Ada lagi contoh jawapan sebelum cikgu beri jawapan yang diberikan oleh skema jawapan? Oh, Rizal lama type. Rizal ke Afiq? Afiq, ada jawapan Afiq?
Okay, Jas, sentiasa memupuk kesedaran menjaga persekitaran yang bersih dan menjaga alam sekitar. Boleh diterima? Okay, nampak dia punya tema kat situ lebih kepada alam sekitar sebenarnya. Alam sekitar, flora dan fauna, apa lagi? Udara, oksigen. Dia lebih kepada saintifik sikit. Jawapan-jawapan dia. Okay, Rizal ada jawapan kat situ. Mewujudkan persekitaran yang berjaya membantu untuk mengekalkan tahap kehidupan yang berjaya membantu mengekalkan tahap kehidupan masyarakat. Okey, dah ada, boleh terima Rizal. Dah ada poin kat situ. Kita perlu menghargai anugerah Tuhan terhadap alam sekitar seperti flora dan fauna yang istimewa. Menghargai anugerah Tuhan. Okey, boleh diterima Loy Yuzwan. Okey. Jawapan saya hampir sama dengan Chin Ian berkenaan dengan flora dan fauna. Tak boleh diterima jawapan macam tu. Okay, Afiq. Tulis je, walaupun sama tulis je. Okay, takkanlah exam tulis jawapan saya sama dengan Chin Ian. So, jawapan yang macam tu, terus je, tulis je apa jawapan awak. Okay. Ke saya nak tambah maklumat lagi. Bagus ada contoh. Okay, bagus ada contoh. Contoh tu kaitkan dengan zaman-zaman Holocene ke apa ke yang awak tahu. Okay. So dia bagi jawapan, beberapa jawapan yang diberikan oleh skema jawapan. Okay, yang pertama. Okay, kita mestilah yang pertama sekali bertanggungjawab terhadap hidupan seperti haiwan agar tidak berlaku kepupusan. Okay, main point dia punya kata kunci adalah kepupusan haiwan ataupun tumbuhan. Okay, so yang pertama ni difokus kepada haiwan supaya tidak berlakunya kepupusan. Okay, itu pengajaran daripada zaman air batu. Sebab pada zaman air batu berlakunya kepupusan haiwan yang sangat mendadak. Okay, kerana kebanyakan haiwan-haiwan yang ada pada zaman itu adalah haiwan yang tinggal di musim sejuk. Okay, yang hanya boleh hidup di musim sejuk. So bila berlakunya kecairan air batu menyebabkan haiwan-haiwan ini pupus. So menjadi tanggungjawab kita untuk pengajaran kita bukan hidup di zaman itu, tapi pengajaran kita di zaman kita sekarang untuk mengelakkan daripada berlakunya sekali lagi perkara yang sama, kita mesti bertanggungjawab terhadap kehidupan seperti haiwan supaya tidak lagi berlaku kepupusan. Okay, user sekejap lagi jaga respon apa punya jawapan. Okey, yang kedua, menjaga disiplin diri dengan tidak melakukan pembakaran terbuka supaya pemanasan suhu bumi tidak meningkat. Sama lah dia yang berkaitan dengan saintifik tu saya cakap. Yang boleh meningkatkan, kita panggil apa? Kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau iaitu pemanasan suhu bumi. Bagaimana kita nak elakkan? So disiplinkan diri kita supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh meningkatkan suhu bumi kita. Okey. Yang ketiga, menghargai alam sekitar agar tidak berlaku pencemaran seperti membuang sisa toksik. Okey, kata asyik toksik. Saya guna salah eja tu. Tu contoh dia Contoh dia, menghargai alam sekitar, tidak berlaku pencemaran. Tolong ulang lagi poin kedua. Okey, menjaga disiplin diri dengan tidak melakukan pembakaran terbuka supaya pemanasan suhu bumi tidak meningkat. Tak nampak ke cikgu punya ni slide? Ada nampak slide tak? Nampak Siapa ni? Linganayaki. Wish, ada pelajar Jepun Kitika. Okay. Kitika tak nampak slide ke Kitika? Baru nampak. Okay. So boleh rujuk pada slide yang cikgu paparkan. Tak faham perkataan, tak faham ayat, bagi tahu. Okay, yang keempat, bekerjasama mengawal penebangan hutan agar tidak berlaku malapetaka seperti banjir dan sebagainya. Okay, itu antara jawapan-jawapan yang diberikan lah.
Okay, jawapan-jawapan yang diberikan selain daripada jawapan-jawapan yang awak berikan pun boleh diterima. Okay, boleh diterima sebab masih lagi dalam kategori benda ataupun perkara yang sama. Okay, cikgu respon sikit kepada jawapan Lau Yuzen Lau Yuzen aka botak Okay. Yang marah gurau je Yuzen. Okey, kita perlu memahami perkaitan masa lalu, kini dan masa depan dalam kehidupan. Okey. Sekarang ni dia nak iktibar pengajaran daripada peristiwa pada zaman air batu. Okey. So peristiwa lampau dia, okey, masa lalu dia adalah zaman air batu. Jadi jawapan yang sesuai untuk baiki awak punya ayat tu, kita perlu memahami peristiwa yang berlaku pada zaman air batu, yang mana telah berlakunya pemanasan global yang menyebabkan banyak kemusnahan flora dan fauna. Itu lebih tepat. Boleh Yuzen? Itu lebih tepat. Boleh faham Yuzen? Lau Yuzen? Maknanya yang awak bagi tu umum sangat. Masa kini, masa hadapan. Tak nampak apa masa kini, masa hadapan yang berkaitan dengan pemanasan global ke ataupun berkaitan dengan kepupusan mamalia ke, kepupusan tumbuh-tumbuhan ke, dia tak jelas. So masukkan sikit ayat-ayat yang macam tu supaya cikgu boleh rumuskan yang jawapan awak tu menjurus kepada zaman air batu. Okay? Okay, ada soalan setakat ni kepada soalan yang pertama. Okay, jadi untuk zaman air batu ni sebenarnya, okay, yang kita bincang ni adalah soalan struktur. Mungkin juga soalan yang sama, okay, soalan yang lebih kurang sama, disoal dalam bentuk soalan esei. Okay, disoal dalam bentuk soalan esei. Jadi standby lah. Okay, standby. Okay, awak boleh gunakan jawapan yang sama, tapi cara menjawab adalah cara menjawab soalan esei. Dia tak boleh simple, dia kena satu ayat karangan dan mesti ada penyambung-penyambung penanda wacana untuk menggabungkan ayat tu. Okay, so standby dan kena faham soalan tu, Kadang-kadang dalam soalan yang sebenar nanti dia ubah je soalan. Maksud dia sama, dia ubah cara soalan tu. Tapi awak boleh still menggunakan jawapan yang lebih kurang sama. So itulah trik sejarah SPM ke, P3 ke, itulah cara soalan dibuat. Di kita semula je soalan tu, tapi cara soalan dia tu kadang-kadang jawapan senang je. Tapi kadang-kadang pelajar nak faham soalan tu yang susah. Dia tackle kat situ, disusahkan kat situ. Tapi bila awak dah faham soalan, senang je jawapan dia. Itu yang pelajar masih lagi lemah. Okay? Terutamanya yang ada masalah dari segi bahasa lah. Cikgu harap 3A tak ada lah. Okay, so kita pergi pada soalan seterusnya, soalan yang kedua. Okay, itu ciri-ciri zaman air batu. Okay, ciri ataupun perubahan zaman air batu. Okay, soalan yang kedua, ketika zaman air batu akhir, bumi mengalami cuaca panas bermula 8,500 tahun dahulu. Okay, ini pada zaman air batu akhir zaman yang terkini lah. Yang mana bumi telah mengalami cuaca yang semakin panas. Banyak ais yang dah cair menjadi air, menjadi sungai dan turun ke laut dan telah meningkatkan paras air laut di bumi ini, yang mana telah menenggelamkan dataran-dataran yang sebelum ni adalah daratan. Okay? Dan bermula pada zaman ini, daratan-daratan ada yang dah jadi pulau dan sebagainya. Okay. So soalan dia, nyatakan 3 peristiwa penting zaman air batu akhir. Okay, nyatakan 3 peristiwa penting zaman air batu akhir. Okay, kecairan yang menyebabkan paras air, betul. Berlakunya pengglesiran, betul. Jas pun betul. Okay, itu semua betul. Okay, bila logik okay, ingat gitu je. Zaman air batu akhir, bumi panas. Bila bumi panas, air batu bila panas dia akan
cair. Okay. Bila cair, dia akan menjadi air. So bila menjadi air, dia akan turun ke sungai, seterusnya ke laut. Okay. Dan dia akan meningkatkan lagi air di laut. So bila air di laut meningkat, berlakulah pengglasiran tasik, pulau dan sebagainya. Okay. Semua itu betul. Paras air laut ni meningkat, suhu meningkat, betul, kecarian batu, betul, semuanya betul. Perubahan iklim, apa betul. Kalau perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk, betul tu, peningkatan suhu meningkat lah. Suhu meningkat, boleh Zal, boleh. Air batu cair, binatang mamalia menghuni kawasan tanah rendah, apa tu, menghuni kawasan tanah rendah. Maknanya mereka dah pindah, berpindah tempat daripada satu kawasan ke kawasan yang lain. Itu kot maksud Eliana. Saya tengok apa jawapan yang diberikan. Ni masih lagi soal struktur. Bumi mengalami cuaca panas, kesan suhu dunia yang meningkat. Cuaca panas, dah mula panas. Yang kedua, berlakunya kecairan air batu. Yang ketiga, paras air laut dunia meningkat. Perubahan cuaca yang tidak lagi sejuk membolehkan manusia menjalankan aktiviti pertanian. Kalau sebelum ni mereka lebih pada fikirkan bagaimana nak panaskan badan mereka. So bila cuaca dah tak lagi sejuk, mereka dah boleh keluar daripada tempat kediaman dan boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang lain. Betul Ana, cuma kena jelaskan sikit ayat dia tu. Macam tergantung. So jawapan awak tu boleh diterima jika diubah sikit ayat dia jadi ayat yang lengkap. Baru betul. Takut nanti dia dikira umum ataupun tidak relevan. Itu antara jawapan. Ada soalan? Ada apa-apa jawapan lain yang boleh kita bincang? Tak ada. So kita pergi pada soalan seterusnya. Soalan yang sama. B. Senaraikan 3 ciri zaman air batu akhir. 3 ciri zaman air batu akhir. Afiq ni jawab soalan yang pertama ke soalan yang sekarang ni? Soalan A ke soalan B? Aras laut, ciri fizikal bumi, suhu. Apa tu? Soalan B. 3 ciri zaman air batu akhir. Fizikal bumi, kehidupan manusia, aras laut, suhu, aras laut, binatang. Lagi. Ada lagi jawapan-jawapan? Tip sikit. Elakkan memberikan jawapan yang terlalu umum. Contohnya kalau tumbuh-tumbuhan tu, nyatakan sikit tumbuh-tumbuhan yang macam mana. Kalau suhu tu, suhu yang macam mana. Kalau macam Jaganes bagi tu, cuaca yang panas, para laut meningkat. Boleh? Rumput, tumbuhan utama seperti rumput, tulis macam tu. Tumbuhan seperti rumput, tulis. Supaya jelas sikit lah. Boleh tulis sebenarnya kalau tumbuhan saja, tapi cikgu risau sebab kadang-kadang cara penandaan ni, cara penandaan sejarah ni kadang-kadang berubah. Tahun ni boleh, tahun depan tak boleh. Macam tu. So untuk menyelamatkan jawapan kita tu boleh digunakan untuk semua situasi permakahan. Kalau boleh lengkapkan sikit ayat. Suhu bumi terlalu sejuk, permukaan air laut yang membeku, tumbuh-tumbuhan utama. Betul. Macam Celeste bagi tu lebih tepat. Lebih tepat dan boleh diterima. So cikgu nak jawapan. Dia simple, dia tak perlu buat karangan, tapi dia macam satu ayat lah, satu ayat yang lebih lengkap. Kalau bagi suhu, air laut,
ataupun tumbuh-tumbuhan. Boleh. Okay, tapi cikgu risau hilang markah. Okay, hilang markah. Sebab dia terlalu umum sikit. Walaupun ada berkaitan. Jadi walaupun dia minta senaraikan saja, cikgu nasihatkan awak senaraikan seperti mana jawapan yang Celeste bagi tu. Macam tu. Okay, antara contoh contoh jawapan yang diberikan. Okay, rujuk slide yang cikgu paparkan ni. Yang pertama adalah permukaan air laut yang membeku. Okay, ni ciri-ciri dia. Ciri-ciri zaman air batu akhir, air laut, permukaan air laut membeku, terutama ni di kawasan kutub utara. Dia masih lagi sejuk awak jangan anggap dia dah macam sekarang. Okay, walaupun dah ada yang mencair, tapi majoritinya masih lagi dalam keadaan yang membeku. Okay, membeku maknanya atas dia tu masih lagi boleh diketuk macam ais, bawahnya air. Macam tu. Kalau dulu daripada atas ke bawah tu dia ais dia tebal. So pada zaman air batu akhir ni ais dia dah mula nipis. Okay, so permukaan dia tu masih lagi membeku. Ada yang ais, ada yang air. Macam tu. Yang kedua, terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Okay. Berkaitan dengan manusia. Sebahagian besar bumi diliputi salji. Okay, binatang seperti mamut, berbulu, badak, kuda tinggal di kawasan tanah pamah yang sejuk. Okay, ada binatang, ada manusia, ada binatang. Okay. Tumbuh-tumbuhan pun ada, iaitu seperti rumput dan tumbuhan renek yang menjala. Okay, itu antara jawapan-jawapan yang boleh diberikan. So, digunakan awak punya jawapan pun, biasakan diri dengan memberikan jawapan yang lengkap macam ni. Okay, biasakan diri. Dia masih lagi menjawab soalan struktur, berbentuk poin, tapi satu ayat yang lebih lengkap. Boleh? Ada soalan? Ada tak jawapan ni? Okey, suhu dunia yang terlalu sejuk dan dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub. Itu antara jawapan dia. Ada apa-apa soalan nak tanya berkaitan dengan 3 ciri zaman air batu akhir ni? Ada? Okey, kalau tak ada kita teruskan. Ada yang nak salin? Ada yang sedang menyalin soalan ke? Menyalin jawapan. Okey. Alright. Jadi kita teruskan kepada soalan 2C. Okey, 2C. Okey, berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah bumi kita yang semakin panas. Okey. Untuk mengatasi masalah bumi kita yang semakin panas. Okey. Okay. User sekejap lagi cikgu respon jawapan punya jawapan. Okay, so kat sini dia nak cadangan daripada awak semua untuk langkah-langkah mengatasi masalah dunia kita yang semakin panas ataupun kita ringkaskan dia sebagai pemanasan global. Okay, cadangan saya, terima kasih. Okay, ini soalan kebat soalan kebat tapi berfakta. Okay, kebat dan berfakta. Logik tapi mesti ada kaitan dengan cara-cara untuk mengatasi masalah pemanasan global. Okay, kita baca beberapa contoh saya baca yang pertama kita ambil daripada Jagnesh. Menanam banyak pokok, mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor, kurangkan pembakaran secara terbuka. Okey, boleh terima Jagnesh. Okey, tiga-tiganya betul. Mengurangkan penggunaan AC, aircon dalam hal ini kerana ia menggunakan gas HFC yang lebih kuat daripada gas karbon dioksida. Okey, betul. Just. Okey, satu contoh yang baik. Eliana, cadangan saya untuk mengatasi masalah bumi semakin panas ialah dengan tidak menebang pokok, tidak membina kawasan perumahan atau bangunan di sekitar hutan dan atau pokok, kerana pokok merupakan sumber oksigen. Okey, betul, boleh diterima. Mengelakkan pembakaran terbuka, betul. Okey, mengurangkan penggunaan penghawa dingin, betul. Menanam pokok, betul. Okey, semua betul lah.
Lebih kurang sama, semua jawapan yang lebih kurang sama elakkan. Okey. Menggunakan teknologi hijau betul. Okey. Wujudkan kementerian penguasaan undang-undang. Penguasaan undang-undang yang ni ada tambahan baru sikit daripada Kathleen. Penguasaan undang-undang. Menggunakan kertas semakin jimat untuk menggunakan penemuan pokok betul. Kursi kereta betul. Okey, itu antara jawapan-jawapan yang dah lengkap tu. Semua ada. Okey, semua betul. Berkaitan dengan cara untuk kita mengelakkan pemanasan global. So antara jawapan yang diberikan sini pun lebih kuranglah mengatasi masalah kebakaran hutan, tidak melakukan pembakaran terbuka, menanam semula hutan atau pokok, menyeimbangkan kemajuan bidang pertanian dan perindustrian. Okey, itu antara jawapan-jawapan ringkas lah. Okey, yang diberikan dan boleh tambah dengan jawapan-jawapan yang awak berikan tu. Itu lebih tepat lah. Kalau soalan esei, jawapan-jawapan yang awak berikan di komen tu, itu adalah jawapan yang paling terbaik. Okey, mengurangkan power. Okey, boleh diterima. Untuk soalan ni yang merupakan soalan struktur, dia lebih ringkas. Tapi untuk soalan esei, awak padatkan lagi, awak jelaskan lagi seperti mana yang awak bagi jawapan di bahagian komen tu. Okey, bagikan contoh, jelaskan awak punya huraian. Contohnya menyeimbangkan kemajuan bidang pertanian dan perindustrian. Contohnya apa? Okey, contohnya menggunakan peralatan-peralatan yang mesra alam. Okey, tidak menggunakan kenderaan-kenderaan yang bermotor. Okey, menyeimbangkan antara kilang dengan penanaman pokok. So, bagi contoh yang lebih konkret. Kalau soalan ni keluar di soalan esei. Okey, kalau soalan ni keluar di soalan esei. Okey, boleh Okay, so boleh faham kadang-kadang soalan dia boleh berubah kalau gini, berikan cadangan anda untuk mengatasi masalah bumi kita yang semakin panas. Kadang-kadang masalah bumi kita yang semakin panas tu, dia juga boleh tukar kepada pemanasan global. Okay, bagaimana untuk mengatasi masalah pemanasan global? Ataupun bagaimana untuk mengatasi masalah apa ni kita panggil? Peningkatan suhu dunia. Okay, masalah peningkatan suhu dunia. So macam mana kita nak kawal benda tu. So dia soalan berubah tapi masih lagi merujuk kepada jawapan yang lebih kurang sama. Jadi aku harap awak boleh tackle lah soalan tu. Okay, boleh tengok soalan. Kalau dia masih lagi memberikan jawapan yang sama, teruskan. Okay, berikan jawapan yang sama. Okay, itu adalah soalan struktur untuk bahagian ataupun subtopik ataupun tajuk zaman air batu. Okay, so kita bincang sikit beberapa soalan esei. Okay, soalan esei pun sebenarnya lebih kurang sama je seperti soalan struktur. Okay, tengok beberapa soalan esei berkaitan dengan zaman air batu. Okay, soalan esei kalau di dalam modul ni dia fokus kepada kesan perubahan zaman air batu. Okay, tengok soalan 3A soalan 3A. Ada buat tak? Kalau tak ada buat, nanti tolong buat soalan ni dalam buku latihan. Okay, awak print screen ke apa-apa ke. Okay, boleh? Right. Okay, jelaskan kesan perubahan suhu pada zaman air batu akhir dari aspek berikut. Yang pertama sekali, bentuk fizikal. Okay, apa kesan perubahan suhu pada zaman air batu dari aspek bentuk fizikal? Okay, antara jawapan yang boleh diberikan juga terus direct kepada jawapan. Okay, berlakunya glasier iaitu telah menukar wajah dan bentuk fizikal bumi. Dulu majoritinya ais, sekarang bila dah berlakunya kecairan air batu menyebabkan dunia dah semakin banyak air dan berlakunya pulau dan sebagainya. Okay. Yang kedua, air batu yang cair dari kawasan tanah tinggi dan gunung akan membawa bersama-sama batu dan tanah semasa menuruni tanah tinggi. Okay. Bila berlakunya kecairan air batu, batu-batu dan tanah daripada kawasan tinggi akan bergerak ke kawasan yang lebih rendah. Okay, itu kesan dia. Batu tiba-tiba kita tengok di kawasan rendah ada batu besar.
itu mungkin pergerakan daripada kawasan yang rendah. Okay, lebihan air yang dibawa akan melimpahi laut dan kawasan tanah tinggi. Okay, lama-lama kawasan tanah tinggi dulu daratan tu, lama-lama akan dilimpahi oleh air dan menjadi lautan. Okay, berlakunya perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter ke atas, 100 meter dan ke atas. Dan kecairan air batu telah membentuk tasik-tasik air tawar. Okay, banyak tasik-tasik juga wujud disebabkan kesan zaman air batu akhir. Okay, itu antara jawapan bagi bentuk fizikal. Okay, boleh salin ataupun boleh screenshot. Nanti tulis dalam buku latihan dalam bentuk esei. Okay, dalam bentuk esei. Sebab ini merupakan soalan esei. Okay. Dah? Boleh juga teruskan? Okay. So kita pergi pada soalan yang seterusnya. Yang kedua, okay, kesan kepada hidupan bumi. Okay, kesan kepada hidupan bumi. Yang pertama sekali berlakunya kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Okay, ini kesan daripada antara binatang yang pupus termasuklah mamut, sloth dan harimau bertaring. Manusia perlu menyesuaikan aktiviti harian dengan perubahan iklim. Manusia bergerak keluar dari benua Afrika dan secara beransur-ansur mendiami benua Eropah dan benua Asia. Dan pergerakan ini dipengaruhi oleh suhu di Asia dan Eropah yang tidak lagi terlalu sejuk. Okay, kebanyakannya telah bergerak keluar dari benua Afrika dan pergi ke benua-benua yang lebih stabil dia punya suhu dia. Okay, iaitu di kawasan Eropah dan juga di kawasan Asia. Okay, ini antara jawapan untuk kesan perubahan suhu muka bumi. Suhu disebabkan zaman air batu akhir. Okay. Boleh? Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okey, 3B. Okey, ini berdasarkan tengok soalan pada muka surat 48. Berdasarkan peta berikut, cikgu tak paparkan peta kat sini, cikgu just nyatakan saja. Boleh tengok peta di muka surat 48 modul Okey, berdasarkan peta berikut, apakah kesan kenaikan paras air laut di pengetahuan dengan peta Sunda? Apakah kesan daripada peta Sunda selepas berlakunya kecairan air batu ataupun peningkatan paras air di kawasan Asia Tenggara? Okay, antara jawapannya adalah kecairan air batu menyebabkan terjadinya sungai dan tasik di Asia Tenggara. Okay, itu yang pertama. Sungai yang terbentuk telah mengalirkan air ke dalam tasik dan ke laut. Okay, kemudian antara sungai terbesar ialah Sungai Sunda Utama. Aliran sungai yang mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi sungai. Dulu daratan-daratan peta Sunda tu, okay, yang sekarang dah tinggal yang warna putih kalau tengok peta tu yang warna putih tu, itu adalah daratan dulu. Bila sungai-sungai ni dah banyak airnya dah banyak, dah melimpahi sungai yang asal, menyebabkan kawasan-kawasan rendah di tepi sungai tu tenggelam. Okay, so maknanya kawasan-kawasan putih yang rendah, kawasan putih itu adalah kawasan-kawasan yang rendah tenggelam disebabkan peningkatan kenaikan paras air. Okey. Seterusnya, perkembangan ini mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan Teluk Jawa. Menyebabkan bila tenggelam je terjadinya selat. Antaranya ialah Selat Melaka. Kalau tak dulu Tanah Melayu dengan Sumatera tu bersambung. Tapi disebabkan berlakunya peningkatan air, terputus disebabkan di tengah-tengah
antara tanah Melayu dengan Sumatera tu di kawasan yang rendah tenggelam. Okey, tenggelam dan menyebabkan terjadinya selat. Dikenali sebagai Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Okay, di kawasan bawah. Okay, seterusnya, Asia Tenggara dihuni oleh kumpulan mamalia bersaiz sederhana dan besar. Okay. Ada gajah, masih ada gajah, ada harimau, ada yang kecil-kecil. Okay, Asia Tenggara juga didiami oleh sebanyak 13% mamalia di dunia. Okay, 13% ada tinggal di kawasan Asia Tenggara, boleh hidup di kawasan Asia Tenggara. Dan beberapa binatang seperti stegodon, iaitu gajah, Passiflora ataupun hyena ataupun dikenali sebagai dubuk macam musang tu yang makan bangkai tu, yang bersaiz besar telah pupus disebabkan oleh perubahan cuaca, suhu dan sebagainya. Okay, stegodon ni gajah yang besar gajah yang besar tu. Yang gading dia lebih cangkuk dia tu lebih kita panggil purba lah berbanding dengan gajah yang sekarang. Okay, dah salin Ini adalah jawapan untuk 3B. Okay, dah screenshot. Okay, 3C. Okay, pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan daripada berlakunya peningkatan suhu dunia? Okay, ini sama seperti jawapan pada soalan struktur tadi soalan struktur tadi. Oh, lain 3C kat sini dengan 3C dalam buku. Okay, tak apa. Fokus kepada slide dulu. Bagaimana cara untuk mengelakkan daripada berlakunya peningkatan suhu dunia? So, jawapan kat sini lebih kurang sama seperti mana jawapan yang berikan di soalan 2C. Okay, soalan 2C. Itu contohnya seperti penanaman semula pokok, mengelakkan pembakaran terbuka, mengelakkan penggunaan kenderaan bermotor, jimatkan elektrik jika tak digunakan, macam-macam lah. Okay. Antara jawapannya, jangan tebang hutang. Apa lagi ni? Menanam pokok dengan lebih banyak, mengamalkan kitas semula, menjimatkan elektrik, tutup suis lampu jika tidak digunakan, kurangkan penggunaan kenderaan yang menggunakan bahan bakar, gunakan teknologi mesra alam ataupun teknologi hijau, penguatkuasaan undang-undang yang lebih yang lebih tegas terhadap skala penyelewengan terhadap alam sekitar. Itu antara jawapan-jawapan yang boleh berikan Ini secara point jika berikan secara esei, cikgu harap berikan lebih tepat. Buat jugalah sebagai soalan esei. Mana tahu kok keluar sebagai soalan esei. Okey. Tadi soalan struktur. Kalau soalan struktur boleh gunakan jawapan tadi. Esei, so boleh boleh apa? Lengkapkan lagi dia punya ayat dia. Okey. So habis bahagian zaman air batu. Okey. So kita rest sekejap. Take 5. Sebelum kita masuk kepada zaman prasejarah. Boleh Kita rehat kejap. Okey, untuk soalan yang ketiga soalan yang ketiga ni biasanya untuk soalan yang macam ni, soalan kebat ini dikira sebagai soalan kebat, markahnya adalah biasanya 8. Okey, 8 markah. Okey. 8 markah. So mesti ada 8 isi lah. Okey, 8 isi. Ada isi awal tu fakta 4, contoh 4 ataupun fakta 4, penerangan 4 pun boleh. Okay, so 8 markah untuk soalan yang ketiga dia, soalan ni soalan 3C ni yang cikgu berikan di slide ni, 8 markah. Right.
Okay, so tolong take note dengan bab yang kita dah bincang ni, zaman air batu. Dia dah cakap tadi, dia memang ada keluar dalam peperiksaan akhir tahun. Okay, nanti boleh sebarkanlah kepada rakan-rakan yang lain. Nanti cikgu akan share juga kepada Cikgu Nur Hafizah untuk disebarkan kepada rakan-rakan kelas yang lain. Okay, ini confirm ada confirm ada, tak macam yang sebelum ni lah. Cikgu boleh jamin ini soalan yang ada. Cuma soalan dia, apa soalan dia itu tak boleh diberitahu lah. Itu kalau cikgu beritahu, baik tak payah buat exam. Okay, so exam ni lah untuk menguji kemampuan awak. Jadi tips dia, baca bab ini, fahamkan bab ini, fahamkan apa yang kita bincang pada hari ini. Cikgu rasa kalau boleh faham, tak ada masalah untuk menjawab soalan ini dengan baik. Okay. Kita akan start pada pukul 11.30. 11.30 kita akan start untuk prasejarah, zaman prasejarah. Sama-sama itu juga tengok jawab ada tak soalan zaman air batu untuk soalan objektif. Soalan objektif. Ada dua soalan Ada dua soalan di bahagian objektif di bahagian A berkaitan dengan zaman air batu. Okay, so bila awak dah faham yang tajuk ni, rasanya tak ada masalah kot untuk jawab soalan di bahagian soalan objektif nanti. Okay, sebab awak dah faham. Okay, awak dah faham tentang zaman air batu. Yang penting awak tahulah dia punya tahap-tahap dia yang simple simple, tapi kalau awak macam mana cakap tak hafal ataupun tak fokus, awak mungkin boleh salah. Contohnya dari segi susunan dia. Mana dulu? Okay, Holosen dulu ke, Miocene dulu ke, Pliocene dulu ke? So kena hati-hati dengan cara dengan susunan tahap itu. Kadang-kadang soalan dia boleh trick kat situ je. Yang baru masuk yang lupa untuk mengisi borang kehadiran yang telah share pada permulaan tadi. Sekejap, kita share lagi sekali borang kehadiran sebab ini merupakan bukti kehadiran awak pada kelas cikgu untuk PBD untuk PBD, bukan PBD untuk BDR. Okay, pembelajaran di rumah ataupun PDPR. Okay, bagi yang baru masuk, cikgu dah sharekan borang kehadiran yang boleh awak isi. Sekarang ni yang dah isi seramai 19 orang 19 orang yang dah isi borang kehadiran. Okay, sekarang ni kita ada 26 tolak cikgu 24. Kita ada 24 orang semua sekali. Okay, alhamdulillah, tahniah, terima kasih kerana sudi untuk hadir pada kelas sejarah cikgu pada hari ini. Minggu depan kita mungkin ada tukar jadual. Tukar maksudnya kalau minggu ni sejarah hari Khamis, mungkin minggu depan sejarah pada hari-hari yang lain lah. Sebab ada beberapa guru yang clash jadual dia dengan tingkatan yang lain. Jadi cikgu terpaksa ubah jadual untuk tingkatan 3. Okey, kita teruskan kepada soalan yang kedua. Ataupun bab yang kedua, itu berkaitan dengan zaman prasejarah. Boleh kita teruskan? Ada yang belum bersedia? Okey, boleh Okey. Okay, rujuk pada slide yang cikgu paparkan. Okey, kita pergi di SKP yang seterusnya, zaman prasejarah. Okey, ini pun dalam sejarah tingkatan 1 yang popular, yang banyak dibincangkan dalam buku teks sejarah tingkatan 1. Okey, berkenaan dengan zaman prasejarah.
Okay, dia adalah selepas zaman air batu. Zaman ini berlaku selepas zaman air batu berakhir. Okay, adanya zaman prasejarah. So yang pertama kita pergi daripada subtopik iaitu maksud zaman prasejarah. Dalam modul ni diberikan sebagai soalan struktur. So dalam modul ni diberikan satu soalan saja, soalan struktur. Yang lain adalah soalan esei. Okay, untuk subtopik ataupun tajuk ni cikgu tak bincang semua soalan esei. Cikgu akan ambil soalan-soalan yang mana cikgu rasa penting dan cikgu harap boleh fokus lah. Penting maksudnya mungkin isinya boleh digunakan dalam peperiksaan. Okay, mungkin isinya boleh digunakan dalam peperiksaan. Okay. Kita pergi pada soalan struktur dahulu. Soalan yang pertama, zaman prasejarah boleh dibahagikan kepada dua zaman, iaitu zaman batu dan zaman logam. Okay, zaman batu dan zaman logam. Itu adalah zaman prasejarah. Ada pelajar faham? Zaman prasejarah ni zaman batu saja. Zaman logam ni kata bukan zaman prasejarah sebab dia dah pakai logam. Sedangkan dia masih lagi dalam zaman prasejarah. Selepas zaman batu. Maknanya dalam prasejarah ada dua. Zaman batu dulu, kemudian diikuti dengan zaman logam. Okay, zaman logam ni zaman yang paling moden lah dalam zaman prasejarah. Okay, itu yang kena awak faham. Basic dia kena awak faham. Okay, soalan dia, apakah maksud zaman prasejarah? Ini soalan popular. Okay, ini soalan popular untuk subtopik ini. Okay, zaman prasejarah. Apakah maksud zaman prasejarah? Tengok beberapa contoh jawapan. Oh, cepat. Dia dah standby dulu lah. Cikgu bagi je soalannya terus dia pump jawapan. Bagus. Okay, zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia mengetahui dan mengenal tulisan. Okay. Zaman sebelum manusia mengetahui, okay, sama. Belum mengenal tulisan, tidak mempunyai tulisan untuk mencatat dan merekodkan kegiatan kehidupan. Okay. Zaman prasejarah bermaksud zaman sebelum manusia, okay, lebih kurang sama lah. Okay. Semua menggunakan fakta yang sama. Ada tak yang berbeza? Ada tak yang memberikan jawapan yang berbeza? Ada tak? Ada tak fakta lain yang boleh dikategorikan dalam maksud zaman prasejarah? Ada tak? Siapa yang boleh bagi fakta yang lain daripada yang awak beri? Buta huruf. Sama tu. Tak, maksud cikgu, fakta yang lain yang ada dalam buku teks yang memberi maksud kepada zaman prasejarah. Ada orang panggil zaman prasejarah. Ada juga orang panggil dengan nama lain. Bukan nama zaman prasejarah. Ada tak? Dia ada satu perkataan tau. Satu perkataan yang membawa maksud zaman prasejarah. Ada siapa-siapa yang boleh bagi peratulisan? Zaman. Okay. Afiq tanya. Okay. Zaman prasejarah juga dikenali sebagai zaman bukan Nirleka. Lain sikit lah. Nirleka. Okay, betul. Okay. Zaman Nirleka. Itu pun boleh dimasukkan dalam maksud zaman prasejarah. Tanya Afiq. Okay. Zaman Nirleka. Iaitu perkataan dalam bahasa Sanskrit. Yang mana membawa dua maksud kat situ. Nir dengan leka. Nir tu apa? Leka tu apa? Okay, so tengok pada slide. Okay, tengok pada slide. Afiq Google tu. Okay, tak apa. Google ke apa ke, asalkan dia usaha untuk cari jawapan. Okay. Okay, tengok jawapan dia. Okey, zaman sebelum manusia mengenal dan mengetahui dan mengenal tulisan, itu yang awak bagi tadi. Okey, yang kedua, zaman prasejarah turut dikenali sebagai Nirleka dalam bahasa Sanskrit. Ini yang kedua. Okey. Sebab apa cikgu fokus macam ni? Sebab dalam soalan struktur kadang-kadang dia satu markah. Kadang-kadang dia dua markah. Okey, kalau satu markah awak bagi yang mengenal tulisan tu, itu dikira satu markah. Tapi kalau bila dia nak dua atau tiga markah, awak kena berikan jawapan-jawapan yang lain yang memberi maksud kepada zaman prasejarah. Okay, so antara jawapan yang boleh berikan adalah berkaitan dengan dikenali sebagai Nirleka dalam bahasa Sanskrit
iaitu nirleka merupakan gabungan dua perkataan, iaitu nir yang bermaksud tidak ada dan leka yang bermaksud tulisan. Maksudnya bila digabungkan tidak ada tulisan. Okey. Okay, faham Okay, so nirleka bukan dirleka asalnya dirleka dari Afiq Yogi. Nirleka. Okay, so boleh take note. So ini kalau keluar soalan macam ni boleh nyatakan seperti mana yang cikgu bagi pada slide. Okay, boleh? Kita teruskan. Okay, soalan 1B. Okay, soalan 1B. Okay, senaraikan 4 zaman prasejarah. Yang ni yang kita cakap tadi. Kalau tak berhati-hati, ada kat sini, soalan ini dia tulis zaman air batu. Okay, zaman air batu dia tulis zaman prasejarah. Itu yang, ini berlaku tahun lepas Ini berlaku tahun lepas semasa PT3. Soalan PT3 dah keluar tahun ni. Soalan ni, tahun lepas. Adakah tahun ni lagi sekali akan keluar? So, take note take note. Okay, antara zaman pun sama kalau ini yang keluar, cikgu harap awak boleh berikan jawapan mengikut tahap yang mana dulu. Okay, ikut susunan. Tengok contohnya Kathleen bagi Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Logam. Okay, itu susunan yang betul lah. Paleolitik, PMM, PMLG Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, Logam. Okay, result betul. Senia. Okay, betul. Okay, betul lah. Semua memberikan jawapan yang betul lah. Itulah zaman dia. Okay, tak ada zaman lain lagi selain daripada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik dan zaman logam. Yang mana Paleolitik, Mesolitik dan Neolitik itu merupakan zaman batu dan selepas Neolitik itu adalah zaman logam. Okey. Itulah jawapan bagi zaman prasejarah. Jadi awak jangan bertukar dengan zaman air batu. Okey. Sebab tahun lepas ada kelas hadapan lah. Kalau kelas 3G cikgu tak risau. Cikgu tak risau, tapi ini kalau kelas 3A yang salah memberi jawapan. Cikgu bukan apa tau, kesian tau. 4 markah bukan sikit tau, 4 markah hilang disebabkan tidak berhati-hati. Boleh tulis, tak tulis pun tak apa. Asalkan yang penting ada Paleolitik, ada Mesolitik, ada Neolitik, ada logam. Okay, anyway. Alright. Okay, next. Soalan C. Bagaimanakah masyarakat zaman prasejarah meneruskan kelangsungan hidup? Ataupun lebih ringkas lagi, bagaimanakah kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah? Itu simple lah. Okay, simple ayat dia. Bagaimanakah kehidupan pada masyarakat pada zaman prasejarah? Okay, memburu binatang. Okay, boleh? Memburu binatang. Okay, ada lagi? Membuat cucuk tanam, menangkap ikan, betul, membuat tembikar, aktiviti barangan. Okay, tengok Segala gua, bawah tanah sebagai tempat perlindungan bagi memburu. Okay, betul. Jaga Nash betul. Panyuru menggunakan teknologi batu yang seberingkas, menangkap ikan sebagai sumber. Okay, betul. Nanam, membuat tembikar. Okay. Hidup di bawah pokok, dalam gua, tepi pantai. Boleh Zenway, boleh. Okay. Berbanyakkan lagi. Mana tahu kau keluar dalam soalan esei. Okay. So apa jawapan yang diberikan kat sini? Kita tengok. Betul, Yuzen. Okay, satu penambahan. Okay, menggunakan tulang haiwan sebagai peralatan pun betul. Okay, kita lihat apa jawapan yang diberikan. Okay, di sini, okay, cikgu tip juga tip untuk menjawab soalan macam ni. Okay, tadi dia dah bagi awak 4 zaman. Okay, 4 zaman. Bila keluar soalan, bagaimanakah kehidupan masyarakat di zaman prasejarah? Okay, so kita ada 4 zaman. Okay, so dalam jawapan awak ni mesti merangkumi keempat-empat zaman tersebut. Okay, amalkan macam tu amalkan macam tu supaya
dalam skema jawapan, dia tak fokus kepada satu zaman saja. Okay, mungkin dia fokus kepada empat zaman. Semua sekali jawapan ada. So, takut awak hilang markah. Jadi, bila awak fokus macam ni, jawapan awak tu pun awak bagi. Paleolitik. Okay, macam mana kehidupan dia? Mesolitik. Kehidupan dia macam mana? Neolitik macam mana? Zaman logam macam mana? Itu cara jawab dia. Boleh? Okay, supaya lebih berfokus. Faham Yang awak bagi tu betul semua betul. Okay, semua betul. Cuma cikgu nak awak bagi secara berfokus. Contoh seperti mana jawapan yang cikgu bagi ni. Zaman Paleolitik, manusia meneruskan kelangsungan menggunakan teknologi batu yang ringkas. Tadi ada siapa? Panyuru ke siapa bagi? Okay, batu yang ringkas. Okay, itu berlaku pada zaman Paleolitik. Kita tahu itu berlaku pada zaman yang paling awal sekali. Okay, hidup secara nomad pun betul, boleh. Hidup berpindah randah. Mungkin awak boleh tambah di zaman Paleolitik juga manusia hidup di zaman ini hidup berpindah randah. Hidup sekejap bawah pokok, sekejap dalam gua, sekejap tepi sungai, tepi pantai. Itu adalah kehidupan pada zaman Paleolitik. Okay, yang kedua, mereka menggunakan peralatan yang diperbuat daripada tulang binatang. Ini pun berlaku pada zaman Paleolitik asasnya juga. Okay, Mesolitik, mereka dah pandai berburu, memburu binatang, menangkap ikan sebagai sumber makanan. Mesolitik dah maju sikit berbanding dengan zaman Paleolitik. So kita nampak berfokus. Mula asalnya tak pandai buat apa-apa. Lepas tu dah pandai sikit, lepas tu dah pandai banyak sikit, lepas tu dah pandai banyak. So lebih cantik lah susunan jawapan awak tu. Okay. Peternakan sumber tu berlaku. Okay, zaman Neolitik pula mengamalkan bercucuk tanam, yang Yuzen bagi tu. Tanam, tanian, membuat tembikar, menternak binatang. Mereka dah pandai membela binatang. Macam mana dia kata, asyik nak buru je, penat. Okay, nak makan kambing, kena buru kambing. So macam mana kita nak supaya senang dapat kambing ni, dapatkan stok kambing ni. So mereka pun bela. Bela kambing. Tengok, kambing ni boleh membiak, boleh beranak. So mereka bela kambing. Kambing betina, kambing jantan. Kalau kambing jantan semua, mungkin tak beranak lah. Tapi kalau ada betina jantan, dia boleh membiak dengan lebih banyak. Okay, so last sekali adalah zaman logam merujuk kepada penggunaan gangsa dan besi. Dan manusia telah melakukan inovasi logam, besi dan gangsa dalam peralatan mereka. Kalau sebelum ni mereka gunakan kapak daripada batu, mereka dah tukar batu tu kepada besi. Yang lebih tajam, yang lebih mudah untuk ditepa, menjadikan dia senjata yang lebih tajam. Okay, itu antara jawapan dia. Boleh ikut, boleh faham tak maksud cikgu? Cara untuk menulis jawapan macam ni. Okay, so itu cara yang cantik lah susunan. Tapi kalau awak tulis macam awak tulis tadi, tak ada masalah, boleh. Cikgu akan cari jawapan selagi boleh. Cuma dari segi susunan fakta, susunan jawapan yang cantik adalah seperti mana yang cikgu bagi pada slide. Itu adalah cara menjawab yang baik. Sebab awak kelas 3A, cikgu terus ajar macam tu lah. Kalau 3G, cikgu tak ajar macam ni. Ajar asal ada jawapan je. Sebab mereka nak tulis pun susah. Tapi untuk 3A, untuk menggalakkan awak mengkaji sambil menulis jawapan, itu cara. Okay. Faham Okay. Soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Esei Esei. Cikgu ambil daripada soalan yang ketiga ciri-ciri kehidupan zaman prasejarah. Okay, cikgu ambil pada soalan yang ketiga. Dan cikgu pilih adalah soalan cikgu fokus kepada soalan kebat. Sebab yang lain soalan dia lebih kurang sama je. Soalan jawapan dia. Dia akan fokus kepada lokasi, dia akan fokus kepada cara kehidupan, Mesolitik macam mana, apa kegiatan mereka. Itu je. Keluar soalan macam mana pun juga rasa awak boleh jawab. Tapi untuk soalan kebat, awak kena berhati-hati. Cikgu risau kalau soalan buat selesai soalan 3 sahaja. Ya, buat soalan 3 je. Ataupun soalan yang cikgu bagi kat sini je. Cikgu bagi di slide je. Okay, yang kita bincang je. Boleh. Soalan lain
Tak perlu buat lagi. Okay. Iktibar yang boleh diambil daripada sistem sosial, kepercayaan, kesenian dan kebudayaan manusia zaman prasejarah. Okay. Soalan dia panjang tapi kalau fikir betul-betul tak sebenarnya. Okay. Pengajaran yang boleh diambil daripada kepercayaan, kesenian, kebudayaan, kehidupan. Okay, sistem kehidupan masyarakat pada zaman prasejarah. Okay, apa iktibar dia? Apa dia punya pengajaran yang boleh kehidupan masyarakat prasejarah? Ada idea tak? Siapa yang boleh bagi idea kat cikgu? Apa antara jawapan yang boleh diberikan? Okay, so untuk jawab soalan macam ni, first kali awak kena tahu. Macam biasalah, sejarah ni kita kena tahu cerita dulu. Okay, cerita. Okay, masyarakat prasejarah ni macam mana? First kali dia hidup berpindah randa. Lepas tu dia dah pandai bercucuk tanam, dah pandai berternak binatang, dah pandai hidup bermasyarakat. Okay, so apa iktibar? Kita dah boleh ambil iktibar kat situ tu. Okay, dah boleh okay, dah ada sistem keluarga. Okay, dah ada dah pandai untuk bersolek. Dah pandai membuat logam. Okay, so apa pengajaran yang boleh kita ambil? Kathleen, kita perlulah bijak mencari cara sara diri. Okay, boleh? Cikgu faham maksud awak? Okay, boleh diterima. Lagi? Masyarakat lebih berdikari. Boleh Adiana? Okay, mereka lebih berdikari. Sentiasa mencari jalan untuk kemajuan. Betul Husnia, tepat. Okay, ada kemajuan. Menghargai kesenian dan kebudayaan manusia, prasejarah, berani dan bijak mencari cara hidup. Betul, penyuruh? Boleh terima? Aturan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Betul? Okay, mereka maknanya daripada tak tahu apa-apa, okay, lebih maju dan lebih maju, lebih baik dan lebih baik. Okay, betul Rizal? Boleh terima? Lagi? Ada lagi tak? Tak apa yang losok pen ke? Yang kakak ke? Bagi sikit depan Roma Mala ke? Roma Mala? Respon sikit. Okay, bagi respon sikit. Jawapan-jawapan awak. Menggambarkan kepercayaan masing-masing. Boleh? Menggambarkan. Okay. Maksudnya percaya kepada kepercayaan masing-masing. Pengajaran dia. Mempunyai pemimpin yang untuk mentadbir. Boleh. Berkaitan dengan struktur sosial dia. Dah ada ketua. Okay, dah boleh memimpin masyarakat. Sistem sosial yang baik. Boleh. Okay. Yuzen. Hidup secara harmoni. Hidup secara harmoni. Boleh. Cuma harmoni tu detailkan sikit. Harmoni yang macam mana. Contohnya dari segi dah ada kelompok masyarakat ke. Okay. Memelihara tinggalan prasejarah. Memelihara dan memelihara tinggalan prasejarah. Macam tak menjawab soalan Iktibar yang boleh diambil daripada sistem sosial memelihara tinggalan prasejarah. Kita mestilah memelihara tinggalan prasejarah. Okay, tinggalan prasejarah tu umum sangat Yuzen. Cuma boleh awak detailkan sikit. Contohnya memelihara dan memelihara kesenian ke, memelihara budaya ke, kepercayaan ke, sistem sosial ke, itu lebih tepat lah. Yuzen. Dengan membuat pelbagai inovasi. Okay, betul. Inovasi tu keyword dia. Betul. Anyway, kalau ada beri contoh kebudayaan perlu teruskan. Boleh? Okay, bagi contoh boleh? Boleh, Yuzen. Okay, kalau Yuzen boleh. Okay, so itu antara jawapan-jawapan yang cikgu terima. Dan semuanya boleh diterima. Okay, semua. Sebab ini adalah soalan kebat. Okay, bila kebat, selagi logik dan ada kaitan dengan zaman prasejarah,
boleh diterima. Itu senangnya soalan kebat. Ruginya siapa-siapa yang tak jawab soalan kebat. Dengan syarat dia mesti faham apa itu soalan yang diutarakan. Kena faham lah. Kalau ditanya iktibar, kena bagi iktibar lah. Jangan bagi iktibar atau bagi sebab. Itu salah lah. Dia kena faham. So sebab tu kalau kelas belakang, cikgu ajar dia punya keyword dia. Iktibar, pengajaran, hasil, apa lagi? Sebab, kesan. Cikgu suruh hafal benda tu. Kalau iktibar, apa jawapan macam mana dia jawab. Kalau kesan, macam mana dia jawab. Sebab dia tak faham tau. Dia tak faham soalan. Kalau kita suruh dia baca sendiri, dia takkan faham. Okay? Kelas sampai 12.30 ke cikgu? 12.30. Okay? Kegiatan dan semangat usaha masyarakat mereka yang mampu mencipta peralatan baru. Okay, betul. Inovasi berlakunya kemajuan hidup. Betul, Jas? Cikgu, soalan ini satu fakta, satu huraian atau mesti semua fakta? Okay, kalau soalan kebat, biasanya dia nakkan fakta, huraian dan contoh. Okay, fakta, huraian dan contoh. Okay, ataupun fakta, huraian. Okay, fakta, huraian. Boleh. Fakta, huraian. Kalau tak contoh, boleh bagi fakta, huraian. Tengok pada markah lah. Kalau markah dia 8, banyakkan isi supaya 8. Kalau tak ada contoh, tak apa. Banyakkan huraian. Boleh. Okay. Sebab itulah kalau fakta, contohnya ciri-ciri tamadun. Ciri-ciri tamadun ada 8. Kadang-kadang pelajar dia hafal 4 je. Hafal 4 lagi dia hafal huraian dia. So dah boleh dapat markah penuh. Okay, kalau dia jelaskan ciri-ciri tamadun. Kalau senaraikan, barulah semua fakta. Okay, kalau senaraikan, barulah semuanya fakta. Tapi kalau jelaskan, biasanya kalau soalan esei, dia nak awak menjelaskan fakta. Okay. Soalan seterusnya, okay, dia bagi jawapan dia. Antara jawapan dia, bertanggungjawab terhadap ahli masyarakat melalui organisasi sosial yang bersistem, bertanggungjawab. Yang kedua, saling bantu-membantu antara kelompok masyarakat. Okay, ni tiba boleh ambil. Yakin diri dengan kepercayaan masing-masing. Yang tadi ada yang beri jawapan berkaitan dengan kepercayaan. Sentiasa mahu memajukan diri dalam semua aspek kehidupan. Okay, tingkatkan diri daripada tak tahu apa-apa kepada yang lebih mengetahui. Sentiasa melakukan inovasi dalam meneruskan kelangsungan hidup yang lebih mencabar. Okay, melakukan inovasi, cipta alatan-alatan yang boleh menyenangkan hidup. Okay, itu antara jawapan yang boleh diberikan lah. So awak huraikan. Okay, huraikan dia punya pernyataan ini. Bagi contoh. Contoh kalau inovasi ni membina kapak ke, membina daripada besi, daripada gangsa. Okay. So beri contoh ataupun huraian yang lebih boleh memberikan penerangan kepada jawapan awak. Dah Salin? Okay, so untuk esei zaman prasejarah ini sahaja. Okay, so jawab soalan ini sahaja dalam buku secara esei. Okay, secara. Okay, so kita pergi kepada tajuk yang ketiga. Boleh teruskan atau kita nak rehat sekejap? Okay, kita pergi pada tamadun tamadun awal. Ikut cikgu. Okay, ikut cikgu. Kita take 5 je lah. Kita take 5 pun dalam beberapa minit. Cikgu ambil suara je. Rest suara je. Okay, so boleh stand ataupun tajuk tamadun awal dunia. Ini tajuk yang panjang juga diceritakan dalam sejarah tingkatan 1. Okay, ada apa bab bab 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6. Okay, tengok soalan tadi, soalan prasejarah ada keluar tak dalam soalan objektif?
prasejarah ada satu soalan saja. Okey, satu soalan saja dalam soalan objektif tentang prasejarah. Okey, ada Jadi berhati-hati juga. Clue dia untuk objektif baca berkaitan dengan lokasi lokasi zaman prasejarah. Okey, lokasi zaman prasejarah. So kena ingat sikit lah, Paleolitik di mana, Mesolitik tempat dia di mana, Neolitik di mana. Okey. Sikit. Kena tahu zaman-zaman lokasi. Pukul 12 12 kita start. 2 minit 1 minit. Okay, terima kasih kepada semua yang telah isi borang kehadiran dah 24 orang dah isi. Okay, tahniah. Siapa yang tak masuk hari ni? Siapa yang tak datang 4 orang, maknanya ada 5 orang yang tak datang. Ainun lah, saya nampak sini tak ada Ainun. Jazian tu, Jazian tak ada. Ketika ada ketika dah keluar dia. Sarmita. Kan ada masuk dia Sarmita. Sarmita kan ada masuk dia. Dia dah keluar balik. Susmita pula. Susmita dengan Sasmita Siapa ni yang duduk tepi tingkap tu? Yang nama apa? Patricia. Tak nampak. Betul. Okey, tak apa. Nanti juga akan share di grup jugalah. Dekat grup pun tak ada dia. Okey, kita pergi kepada topik yang last untuk hari ini, iaitu konsep dan maksud tamadun ataupun tamadun awal dunia. Okey, tajuk ni panjang. Untuk akhir tahun cikgu fokuskan, cikgu nak awak fokuskan kepada tamadun awal dunia sahaja. Okay, maksudnya ni untuk struktur dan esei. Nanti cikgu tak tengok lagi soalan objektif. Okay, soalan objektif ada tak masuk tamadun. Okay, untuk esei dengan struktur awak fokus kepada tamadun awal dunia sahaja. Maksudnya sampai kepada 4 tamadun awal tu lah. Indus, Wang He, Mesir Purba, satu lagi Mesopotamia. Betul tak? Kan? Betul. Mesopotamia, Indus, Mesir Purba dan Wang He. Okay, so fokus kepada 4 tamadun itu untuk soalan struktur atau soalan esei. Cikgu tak cakap dia keluar dalam soalan esei ke struktur,
tapi baca 4 tamadun itu sahaja. Okay, objektif nanti. Objektif dia akan check nanti ada tak dia tanya peningkatan tamadun. Okay, apa ni? Rom, Yunani, tamadun Cina, tamadun India. Okay, itu nanti kita tengok. Tapi untuk struktur dan esei, awak baca yang awal tu saja. Okay, faham Okay, kita pergi pada struktur. Dalam modul ni pun ada disediakan hanya satu soalan struktur sahaja yang berkaitan dengan maksud ataupun konsep tamadun. Okay, maksud atau konsep tamadun. Nampak macam senang, tapi ini merupakan soalan basic. Okay, sama seperti soalan prasejarah ataupun zaman air batu. Okay, mesti ada soalan ataupun mesti ada soalan yang berkaitan dengan maksud. Okay, jaranglah kalau tak ada. Jarang kalau tak ada. So tolong fokus kepada maksud tamadun. Macam ada je kan, macam ada je dalam exam. Aku dah cakap macam tu. So kalau rasa ada, baca. Kalau rasa tak penting, tak payah baca. Itu je. Okay. Jadi apakah soalan yang pertama? Tamadun awal manusia bermula di lembah sungai dan terus berkembang sehingga hari ini. Konsep tamadun ini dikaji dalam pelbagai bahasa. Okay, A. Itu dia punya ayat dia lah. A soalan dia, nyatakan 3 maksud tamadun. Okay, nyatakan 3 maksud tamadun. Tak baik. Terus jawapan. Okay. Kita tengok beberapa contoh. Kita mula dengan Kathleen yang first, yang cepat lah Kathleen bagi. Kita standby dah. Okay. Perkataan tamadun civilization diambil daripada perkataan Yunani iaitu civitas yang bermaksud bandar atau kota. Dalam bahasa Inggeris, tamadun disebut civilization, tahap pembangunan manusia dan organisasi yang paling maju. Okay. Markah kat sini 3 Kathleen. Markah kat sini adalah 3. Kalau ikutkan yang awak bagi ni, dia ada satu lagi tau. Ada satu lagi maksud dia. Dia ada satu Yunani, satu bahasa Inggeris, satu lagi yang Jaganesh bagi tu. Madain atau Madana. Okay, dalam bahasa Arab. Okay, yang bermaksud budi bahasa dan pembukaan bandar. Yang Kathleen bagi 2 tu, campur yang Jaganesh bagi yang atas tu, okay, dapat 3 markah. Faham? Okay. Yang Kathleen bagi 2, Yunani, bahasa Inggeris, satu lagi bahasa Arab yang Jaganesh bagi yang atas tu. Itu markah yang ketiga. Faham Okay, Selesta bagi pencapaian tinggi masyarakat bidang tamadun. Ruang jawapan ada 2 saja Ada 2 saja. Oh, nak 3, markah 2. Nak 3 bagi 2. Oh, patut Kathleen bagi 2 je. Okey, tak apa. Okey, so cakap kalau 3 markah kalau 3 markah yang Kathleen bagi 2 tu campur yang Jaganesh bagi tu 3. Kalau dia nak 2 markah saja, boleh pilih lah mana-mana. Okay, boleh pilih antara Yunani, bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Okey, mana-mana boleh. bonus, asyik bonus dia. Tak ada bonus ni. Okey. Ni tak ada bonus. Sebab dia nak 2, dia nak 3, ada 2 tempat je. Tengok markah lah, markah 2. So 2 je lah. So 2 boleh ambil mana-mana. Cuma maksudnya memang ada 3. Okey, maksudnya memang ada 3 maksud. Satu dari segi Yunani, dia paparkan Okey, sekejap dia punya jawapan dia kat sini. Satu Yunani. Okey. Iaitu bermaksud civitas, bermaksud bandar atau kota. Okey, yang kedua adalah bahasa Inggeris, iaitu civilization, yang itu tahap pembangunan manusia yang paling maju. Yang ketiga dari segi bahasa Arab, iaitu madun, madain atau madana, yang bermaksud budi bahasa dan pembukaan bandar. Yang kedua,
bandingkan konsep tamadun dari sudut pandangan Islam dengan Barat. So Islam kata apa, Barat kata apa. Okay, Janganesh kata, oh panjang ni, oh bagus lah. Markah dia apa? 4 markah 4 markah, so kena ada 4 jawapan. Okay, pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah, manakala Barat merangkumi pembangunan lahiriah sahaja. Okay, dapat 1 markah. Dapat 1 markah. Jaganesh. Okay, lagi? Okay, banding bila banding dia mesti ada Islam kata apa, Barat kata apa. So itu 1. Okay, 1 markah. Apa lagi yang Barat kata, Barat buat dengan yang Islam buat, ataupun Islam kata apa, Barat kata, selain daripada lahiriah dan rohaniah. Okay, tengok Celeste punya konsep tamadun diasaskan pada kerangka Islam, adin, cara hidup. Selain itu, tamadun merujuk pada kehidupan insaniah. 2, masyarakat, taraf hidup. Okey. Dari segi pandangan, menggambarkan satu masyarakat kompleks. Okey. Tengok ada kaitan lah, banding, ada perbandingan lah. In civilization menggambarkan tahap dia sampai itu masyarakat bertamadun dinilai pencapaian ilmu. Okey, boleh terima Celeste? Boleh terima 4 markah kat situ. Ada Islam, ada yang Barat. Okey, ada perbandingan juga kat situ. Cuma kalau boleh bila bandingkan okey, yang macam mana yang Celeste bagi tu dia penerangan Islam macam mana, Barat macam mana. Okey, kalau soalan bandingkan, cantiknya awak terus bandingkan tau, macam yang Jaganesh bagi, dia terus bandingkan. Okey, pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah, manakala pandangan Barat pula merangkumi pembangunan lahiriah sahaja. Nampak kat situ perbandingan. Okey, untuk isi yang pertama. Kemudian Celeste bagi, Islam ni konsepnya menggunakan kerangka Islam sebagai adin, itu cara hidup. Manakala Barat kata apa pula? Macam tu. So, dia guna yang soalan macam tu. Jawapan dia macam tu. Ada tak jawapan lain? Tapi kita tengok contoh jawapan yang diberikan. Yang pertama, sudut pandangan Islam. Sudut pandangan Barat. Okey, boleh lah. Okey. Okey. Okey, betul lah. Semua betul. Okey. Sama tu. Konsep kalau ikut buku tu sama. Okey. Ini antara jawapan dia. Barat kata apa? Civilization. Betul lah yang Celeste Kathleen sama Yang Jaganesh bagi pun sama tadi, boleh terima. Bermaksud okey. Okey, boleh. So jawapan Kathleen, jawapan Celeste, jawapan Jaganesh boleh diterima. Okey, ketiga-tiganya betul dan boleh diterima sebagai konsep tamadun dari sudut Islam dan dari sudut Barat. Islam dia lebih kepada agama, Barat dia lebih kepada lahiriah ataupun konsep perbandaran itu sendiri. Okey, bandar tu apa? Dia panggil bandar. Bandar tu apa sebenarnya? Okey. Okey, yang ketiga, C. Mengapakah wujud perbezaan pandangan antara Islam dengan Barat berkaitan konsep tamadun? Ada jawapan? Ni B ke C C C, salah. Salah ni. C salah C. Wujud perbezaan. Okay, ni pun macam tadi lah, macam perbandingan jugalah. Okay, Islam kata apa, Barat kata apa. Kemungkinan antara Islam dengan Barat berbeza. Okay, bagi beza dari segi apa, Kathleen? Bagi sikit.
Islam punya belum shoot. Okey, jap. Kita bagi peluang pada user untuk shoot pandangan Islam. Ini soalan B tadi Sudut pandangan Islam merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah, memperkenalkan konsep umran dan hadarah. Menurut Said, ni dia punya tokoh dia lah. Dah, Yuzan? Contoh sistem pengajaran dan pendidikan yang tidak sama. Selain itu konsep efikasikan diri daripada perspektif barat dan Islam berbeza. Perbezaan sumber rujukan boleh. Ni soalan C Ni soalan C Perbezaan sumber rujukan. Mengapakah wujud perbezaan antara Islam dengan barat berkaitan dengan sumber dia? Sumber rujukan Sumber rujukan. Okey. Detailkan lagi. Loy Yuzan. Detailkan lagi sumber rujukan yang macam mana. Sumber rujukan. Contohnya Islam berasaskan sumber daripada mana, Barat berasaskan sumber daripada mana. Berbeza kepercayaan boleh. Kalau perbezaan kepercayaan. Detailkan juga perbezaan kepercayaan tu macam mana. Islam kepercayaan macam mana, Barat macam mana. Kalau yang senang yang senang antara jawapan yang diberikan, dia taklah terlalu kompleks. Wujudnya, kenapa wujudnya perbezaan antara Islam dengan Barat? Yang pertama, Islam adalah berasaskan kepercayaan ataupun agama Islam. Jangan cikgu bagi jawapan ni dulu, nanti cikgu kaitkan dengan jawapan awak. Manakala Barat juga mengetepikan Islam. Itu yang pertama. Mengapa wujudnya perbezaan? Satu, Islam berasaskan agama. Barat mengetepikan agama. Dia tak masukkan agama dalam tamadun dia. Dia agama suku, tamadun suku. Yang kedua, wujudnya perbezaan kerana Islam seimbangkan lahiriah dan rohaniah. Manakala Barat hanya mementingkan lahiriah. Sebab tu dia berbeza. Yang ketiga, Islam mengambil kira aspek akhirat, akidah dan syarak. Barat hanya mementingkan keduniaan sahaja. So macam sumber lah. Sumber. Sumber maknanya dia ambil lahiriah. Dia sebenarnya daripada lahiriah dengan rohaniah tu. Cuma dia detailkan lagi. Islam mementingkan tata susila dan budaya. Barat mementingkan kehidupan perbandaran semata-mata tanpa mengambil kira nilai ataupun tata susila dan budaya masyarakat. Sebab tu kalau kita tengok, walaupun masyarakat di Barat dia tersusun cantik, tapi dari segi nilai moral dia lebih dia tak hiraukan sangat tentang nilai moral. Berbanding dengan kita. Itu antara jawapan dia lah. Kita tengok soalan jawapan Kathleen tu. Kerana pemikiran antara Islam Barat berbeza, contoh sistem pengajaran dan pendidikan tidak sama. Selain itu konsep efikasikan diri daripada perspektif Barat dan Islam yang berbeza. Efikasikan diri Barat adalah bermaksud proses kognitif yang memacu kepada tingkah laku individu, manakala Islam adalah kepada kepercayaan. Ini daripada buku teks Kathleen? Ayat awak daripada buku teks ke ataupun daripada mana? Teks Islam berbeza. Kalau buku teks ni boleh terima lah. Boleh terima. Cuma cikgu risau ayat dia ni. Ayat dia betul. Contoh sebagai contoh sistem pengajaran dan pendidikan yang tidak sama. Awak terus stop kat situ tau. Cuba bagi sikit. Contohnya pengajaran dan pendidikan untuk Islam adalah berteraskan kepada
apa ni, akidah, syarat ataupun tata susila, budaya. Kalau barat pula lebih kepada hidup keduniaan semata-mata. Ya, betul. Betul Rizal. Kena detailkan sikit Kena detailkan sikit. Sebab ini soalan, tapi kalau ni soalan struktur kan. Soalan struktur 4 markah. Markah, kalau bagi macam Kathleen bagi ni boleh markah tak Efikasi kendiri kepada barat, efikasi kendiri kepada barat dan berbeza. Okey, itu umum. Barat adalah maksud protes kerana macam tingkah laku dan kepada kepercayaan. Okay, ni boleh ni boleh diterima lah. Okay. Cuma ayatnya tinggi ayatnya aras tinggi. Jadi kalau simple, better ambil yang jawapan cikgu bagi tu. Okay, itu yang simple lah yang dah diringkaskan. Okay, boleh? Itu adalah tentang konsep tamadun. Okay, seterusnya. Nah, tamadun ni apa? Satu soalan struktur saja, yang lain adalah soalan esei. Dan soalan esei yang cikgu fokuskan untuk tamadun. Okay. Cikgu ambil daripada ciri-ciri tamadun. Okay, ciri-ciri tamadun. Okay, ni cikgu modify sikit Cikgu modify sikit supaya lebih berfokus kepada apa yang akan keluar dalam exam Apa yang keluar dalam exam. Ataupun fokus untuk soalan-soalan yang isi-isi yang boleh digunakan dalam exam nanti. Okay, tamadun awal dunia lahir di lembah sungai utama dunia. Apakah sebab tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai? Okay, soalan ni lain sikit cikgu modify sikit daripada soalan nombor 2. Okay, apakah sebab tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai? Okay, kenapa tamadun ini bermula di kawasan sungai? Okay, ada jawapan? Kita bincang jawapan sekarang, boleh? Ada masa 10 minit. Nanti untuk esei dalam buku tulis yang ni tulis yang cikgu paparkan dalam slide ni. Okay. Sebab tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai kerana mudah mendapat bekalan makanan. Betul maksudnya? Okay. 1 markah lagi. Memerlukan air dalam kehidupan keseharian. Okay. Markah yang kedua. Tengok lagi soalan lagi. Okay. Sumber air 1, makanan 1, pengangkutan 3, perdagangan, pertanian. Okay. Semua betul. Okay. Cuma detailkan sebab ini soalan esei detailkan sebab ini merupakan soalan esei. Okay. Point dia betul. Ni fakta je. Okay, ni soalan macam ni lebih kepada fakta. Tapi kalau ada penerangan boleh, tak ada masalah. Okay, contohnya bagi memerlukan air. 1, fakta dia. So, air tu, awak ceritakan dah air tu digunakan untuk apa? Okay, untuk kehidupan dia, untuk masak ke apa, itu penerangan. Boleh diterima juga. Okay, faham? Faham, Bayuzan? Diorang menjalankan kehidupan Marian dengan lancar. Marian tu apa? Dok menjalankan kehidupan Marian dengan lancar. Dok tu anjing Okay, tanah di lembah sungai yang rata memudahkan penempatan dibina. Tanah dia memudahkan. Boleh. Lau Chin En, betul? Okay, betul. Tanah di lembah sungai yang rata memudahkan penempatan dibina. Sebab tu mereka memilih kawasan sungai. Okay, betul? Memfokuskan lebih kepada perikanan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Boleh? Izal? Dok tu apa, Pak Witian? Asyik dok je. Sabar. Sabar. Salah tu. Typing error.
Dapat. Okey, dapat. Dapat menjalankan. Dapat menjalankan kehidupan harian dengan lancar. Okey. Jawapan Pak Wikiran bagi tu terlalu umum. Okey. Lancar macam mana tu lancar? Lancar macam mana? Okey. Awak boleh memberikan jawapan tapi jangan terlalu umum Terlalu umum juga takut hilang markah. Jadi detailkan jawapan awak. Jangan takut untuk memberikan jawapan yang panjang. Okey. Jangan takut untuk memberikan jawapan yang panjang. Itu lebih baik. Sebab cikgu akan mudah untuk bantu awak. Berbanding awak bagi satu perkataan je. Satu ayat je. Cikgu tak boleh nak buat keputusan kalau ayat tu terlalu umum. Tapi kalau bagikan ayat yang lebih detail, panjang, cikgu boleh cuba untuk cari jawapan walaupun jawapan awak tu tak berapa nak kena. Okey, lebih mudah untuk cikgu tolong. So kena bagi ayat yang lengkap ah. Okay, contohnya menjadikan dapat menjalani kehidupan yang lebih lancar dari segi mendapatkan sumber makanan. Titik. Okay, titik kalau esei jangan buat koma tau. Titik. Selain daripada itu, kehidupan juga menjadi lancar disebabkan mudah untuk mendapat bekalan air. Makanan dengan air lain titik lagi. Tapi kalau buat koma, dapatkan makanan, koma, bekalan air, koma, pertanian, koma. Okay, cikgu takut awak akan dapat kosong markah ataupun cuma dapat satu markah yang pertama saja. Okay, so untuk esei kena hati-hati. Faham Faham Pavitran? Itu cara jawab dia Cara jawab dia macam tu. Okey. So antara jawapan yang diberikan, okey, boleh screenshot nanti. Okey, lembah sungai dipilih disebabkan kesuburan tanah di sekitarnya untuk tujuan pertanian. Okay, itu kenapa lembah sungai biasa dipilih sebagai tapak awal suatu tamadun. Yang kedua, terdapat kemudahan mendapatkan bekalan air. Okay, yang ketiga, mempunyai bekalan sumber makanan, contohnya ikan, ataupun hasil-hasil pertanian, ataupun menjadikan kawasan sumber pengairan di kawasan pertanian untuk sumber makanan, contohnya padi dan sebagainya. Menyediakan kemudahan pengangkutan dan perhubungan, untuk bergerak menggunakan lebih menggunakan sungai pada satu ketika dahulu berbanding dengan jalan darat. Keadaan iklimnya yang sederhana, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas di kawasan lembah sungai. Lembap, kawasan yang lembap. Dan suhunya sederhana. Sebab tu mereka lebih memilih kawasan lembah sungai. Melindungi tamadun daripada serangan luar, iaitu keadaan bentuk muka buminya yang berlembah. So dapat menjadi kawasan perlindungan daripada serangan luar. Itu antara jawapan dia. Itu antara jawapan yang berkaitan dengan sebab kenapa tamadun ini bermula di kawasan lembah sungai. Soalan ini biasanya kalau esei dia bermula dengan 6 markah Dia bermula dengan 6 markah. Nampak esei, ni soalan esei tau. Bukan soalan ni adalah soalan esei. Esei markah penuhnya untuk satu soalan 20 markah. 20 markah. Untuk akhir tahun bentuk soalan yang aku bagi tahu, bentuk soalan dia. Nanti ajak last kali aku bagi tahu macam mana bentuk soalan dia supaya awak lebih berfokus. Kita bincang habiskan dulu. Tamadun ada lagi tak? B. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada ciri-ciri tamadun awal dunia. Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada ciri-ciri tamadun awal dunia. Ini soalan C Soalan 2C. 6 markah juga. Antara jawapan yang boleh diberikan kat sini, iktibar pengajaran. Apa bagi 2-3 contoh iktibar yang boleh diambil daripada ciri-ciri tamadun, kita mestilah apa? Kalau iktibar ayatnya mestilah kita mestilah
Dia tip dia kalau soalan iktibar, dia lebih kepada nilai. Nilai-nilai murni. Masukkan nilai-nilai murni. Apa contoh dia? Iktibar apa yang boleh ambil? Ciri-ciri tamadun ada banyak tau. 8 ciri-ciri tamadun. Ada penempatan, ada sistem sosial, organisasi sosial, ada pekerjaan, ada persuratan, ada apa lagi? Struktur pentadbiran yang baik, ada penempatan yang kekal, menghargai anugerah Tuhan dan bijak menggunakannya. Betul? Hidup di tembang sungai yang membekalkan sumber air. Boleh terima? Boleh. Tiba dia. Kita mestilah menghargai anugerah Tuhan dan bijak menggunakannya. Kita mestilah mempunyai sistem sosial yang baik. Huraikan Yuzen. Huraikan sistem sosial yang baik macam mana. Kita mestilah memilih pemimpin yang bijak. Huraikan sikit lagi. Pemimpin yang bijak, bagi penerangan sikit. Bijak yang macam mana. Sebab ni soalan esei. Soalan esei juga perlukan huraian. Kita mestilah memilih pemimpin yang bijak. Kita mestilah bersifat terbuka. Jelaskan Zheng. Sifat terbuka macam mana. Kita mestilah sentiasa hidup dalam keadaan toleransi antara masyarakat. Hari ini mampu mewujudkan pembentukan bandar yang lebih baik dan lancar. Bagus Rizal. Ada huraian. Dengan ini kita boleh maju. Dengan ini negara kita boleh maju. Pemimpin yang bijak. Contohnya, Kathleen ayat cikgu. Kita mestilah memilih pemimpin yang bijak, yang boleh menguruskan struktur organisasi masyarakat yang baik dan dapat menubuhkan sistem pentadbiran yang mantap bagi membolehkan negara kita lebih maju. Itu lebih baik ayat dia. Bekerjasama, kita mesti bekerjasama untuk membentuk suatu masyarakat yang maju dan berjaya. Pembahagian tugas seperti pertanian, perikanan, perdagangan, masyarakat pentadbiran antara masyarakat. Boleh? Yuzuan, Loy Yuzuan boleh. Sifat kepimpinan yang baik dan pentadbiran yang sistematik. Jadikan ayat yang cantik pemikiran, isi dah betul, boleh. Sama macam Kathleen tadi sama isi. Tengok apa jawapan dia. Bertanggungjawab menseimbangkan kemajuan tamadun dalam aspek dunia dan akhirat. Amanah dalam mengejar kemajuan tamadun agar tidak merosakkan alam. Bersungguh-sungguh memajukan diri dalam bentuk lahiriah dan rohaniah. Tabah menghadapi cabaran agar tamadun manusia terus berkembang. Sentiasa berwaspada kerana ramai manusia mengamalkan budaya tidak bertamadun. Bersatu padu antara rakyat dan pemerintah agar tamadun yang mulia terus berkembang. Itu antara jawapan jawapan-jawapan yang cikgu berikan. Tambah pula dengan jawapan-jawapan awak pun boleh diterima boleh diterima selagi munasabah. Sebelum kita habis tamatkan hari ini, cikgu nak beritahu punya format format untuk soalan akhir tahun soalan akhir tahun awak. Soalan dah siap soalan dah siap sebenarnya ni. Ada dengan cikgu. Kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Ada 3 bahagian. Semua sekali merangkumi 100 markah. Bahagian A adalah soalan objektif sebanyak 20 markah. Merangkumi soalan Form 1, Form 2 dan Form 3. Bahagian B adalah soalan struktur. Soalan struktur kita ada 4 soalan. Ada 4 soalan. Satu soalan merangkumi 10 markah. Ada pecahan A, B dan C. Dan biasanya soalan C adalah soalan kebat. Dan bahagian C adalah soalan 40, 60. Soalan esei. Soalan esei disediakan 4 soalan. 4 soalan. Ada bahagian B tadi pun ada 4 soalan Struktur ada 4 soalan. Ada soalan Form 1, ada soalan Form 2 dan ada soalan Form 3. Mungkin Form 1 2 soalan, mungkin Form 2 2 soalan, mungkin Form 3 2 soalan. Sama juga seperti soalan esei bahagian C. Kita ada 4 soalan. Satu soalan 20 markah. Maksudnya daripada 4 soalan itu awak cuma pilih 2 soalan sahaja. Dan soalannya merangkumi Form 1, Form 2 dan Form 3. Mungkin Form 1 2 soalan,
Mungkin form 2 2 soalan ataupun mungkin form 3 2 soalan. Okay, so pilih 2 soalan saja. Bahagian B jawab semua 4 soalan. Bahagian A pun jawab semua 20 soalan. Jadi markah sekali adalah 100 markah. Okay, boleh faham Itu adalah dia punya susunan. Okay. So, kita dah bincang hari ni 3 subtopik. Fokuskan kepada 3 subtopik ni. Fokuskan kepada soalan-soalan yang kita bincang hari ni. Okay, cikgu rasa awak akan boleh jawab. Okay, yang penting awak faham jawapan-jawapan yang kita bincang ini. Sesuaikan dengan soalan. Gunakan jawapan-jawapan kita bincang ini dalam soalan nanti. Okay, boleh. Okay, boleh jawab. Maknanya awak dah ada lah senarai jawapan kepala awak, keluarkan sahaja. Susun sahaja jawapan tu. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita hentikan kelas pada hari ini? Sorry, dah lebih 10 minit lah. Okay, jadi soalan esei tu jawab dalam buku. Okay, jadikan dia sebagai soal, jawapan esei. Cikgu tak nak jawapan point-point. Awak latih untuk jawab soalan esei. Okay, itu saja pada hari ini. Terima kasih kerana hadir dan okay, bye-bye.